pembelajaran abad ke-21. Kita dah masuk dah abad ke-21 ni. Okay. Kita tengok sedikit pengenalan. Dalam menuju ke arah pendidikan bertaraf dunia, Malaysia perlu membawa suatu perubahan yang akan memberi kesan kepada dunia pendidikan. Adakah kita sudah melakukan perubahan, cikgu? Cikgu nilai sendiri. Alright. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah meneliti perkara-perkara yang perlu dilaksanakan dan berusaha untuk menjayakan usaha tersebut. Bersesuaian dengan matlamat dan zaman, KPM telah melaksanakan pembelajaran abad ke-21 bermula pada tahun 2014. Cikgu, adakah kita sudah mencapai pembelajaran abad ke-21? Sudah ke? Tepuk dada, tanya selera. Wah. Okay. Kita tengok sedikit definisi pembelajaran abad ke-21. Terdapat banyak pendapat mengenai definisi pendidikan abad ke-21. Istilah yang digunakan juga pelbagai. Sebagai contoh, kelas abad ke-21, pendidikan abad ke-21, pembelajaran abad ke-21, mahupun pembelajaran dan pengajaran abad ke-21. Ada banyak istilah dia, okey, ataupun definisi istilahnya. Okey. Walau apapun definisi yang diberikan, ianya mempunyai ciri sepunya, iaitu sama, iaitu satu konsep yang diperkenalkan untuk menyediakan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar atau murid dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif serta murid belajar secara kolaboratif sama ada dengan bahan bantu belajar, sesama rakan, guru dan persekitaran. Walaupun dekat dalam KV sekalipun, adakah cikgu-cikgu semua telah mencapai atau melaksanakan pembelajaran abad ke-21? Adakah cikgu mengajar mereka dengan berpusatkan pelajar? Cikgu? Adakah masih lagi dalam proses? Masih lagi dalam perancangan? Dalam proses. Dalam proses. Bagus, alhamdulillah. Sedang nak buat PKP. Kita nak buat PKP. Ya tak ya juga. Ya Cikgu Siti Zulaiha nak bagi tahu apa tu? Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Kalau dalam proses, bagus. Dia jangan tak ada langsung. Tapi PKP ni nak buat macam mana? Tapi sekurang-kurangnya kita buat perancangan dan juga persediaan. Guru pula bertindak sebagai fasilitator yang sentiasa memberi galakan kepada murid berfikir sehingga mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan seterusnya, mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik. Selepas kita dah mencapai pembelajaran abad ke-21 ni, dah berpusatkan murid, sekarang ni kita bertindak sebagai fasilitator. Kita pantau Cikgu Siti Fatimah cuba ke arah itu, insya-Allah. Okey. Bila kita dah laksanakan pembelajaran abad ke-21, berpusatkan murid, maka kita jadi fasilitator di mana mereka buat aktiviti, kita pantau, kita bimbing. Okey. Seterusnya, ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Ada 10. Salah satunya ialah berpusatkan murid. Murid tu adalah peranan yang sangat penting, guru tu sebagai pembimbing. Meletakkan minat murid tu sebagai keutamaan. Okey. Penggunaan komputer, alat penting untuk kelas abad ke-21 sangat membantu dalam PDP. Bila dah masuk abad ke-21 ni banyak guna teknologi. ICT, macam yang kita cerita semalam tu kan, nak tahu cerita tentang permainan tradisional, walaupun sekarang ni ada orang kata apa, congkak moden, tapi bagaimana kita nak menerapkan ketimuran, nak menerapkan adat resam dan sebagainya, walaupun kita tak dapat secara realiti, tapi sekurang-kurangnya ada YouTube. Ada YouTube. Kita throwback balik, tunjuk kepada kanak-kanak sebelum adanya congkak yang plastik ni, congkak yang bentuk macam ni, congkak zaman dulu macam ni. Kita tunjuk dekat dia menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Pembelajaran aktif, penglibatan yang lebih aktif sama ada dengan perbincangan bersama rakan ataupun penggunaan komputer. Okey.
pembelajaran kendiri. Kelas masih boleh berfungsi dengan pelbagai aras pembelajaran walaupun mereka menggunakan banyak orang kata penggunaan komputer, tetapi jangan lupa kelas juga merupakan satu perkara yang penting. Tak ada kelas nak belajar dekat mana kan? Seterusnya, persekitaran yang kondusif. Pastikan persekitaran dia atau bilik darjah tersebut tidak terlalu sesak. Peralatan mengajar yang asas seperti papan putih interaktif dan LCD projector. Okey. Papan putih interaktif ni macam mana cikgu? Rupa dia. Papan putih yang biasa tu ke? Cikgu? Papan putih interaktif ni macam mana cikgu? Mungkin ada cikgu nak cuba menjawab. Papan putih interaktif ni macam mana? Yang ini saya tak tahu. Ini saya tak tahu. Adakah papan putih yang mesra kanak-kanak dengan saiznya, dengan bahan pen dia ke? Okey, alright. Lagi? Ada lagi tak? Terima kasih Cikgu Nazli. Ada lagi yang nak cerita ataupun nak kongsikan tentang papan putih interaktif ni? Adakah dia tak portable? Dia bukan portable, dia boleh pergi ke sana sini, boleh dilaraskan dengan kanak-kanak sebab interaktif kan, maksudnya mesra kanak-kanak kan, macam tu ke? Saya memang kalau kami di college ni tak gunalah lagi papan putih interaktif tu, selalu papan putih biasa je lah. Okay, dia ada maklumat ke kat situ? Papan putih interaktif tu. Okay, dia macam ada info ke yang kanak-kanak tu boleh main, boleh guna ke? Okay, adakah papan putih interaktif tu macam TV smart TV ke? Okay. Ada yang kata smart board kot. Papan putih yang macam LCD tu ke? Okay. Macam-macam jawapan ni. Alright. Siapa kat sini pernah tengok dekat papan putih macam engsel ke? Macam-macam ada. Okay. Siapa kat sini pernah tengok overseas punya prasekolah, tak silap saya dekat Finland ke mana, saya ingat-ingat lupa. Saya pernah tengok dorang punya papan ada kat Shopee kalau macam engsel. Alright. Yang boleh slide-slide tu ke? Begitu. Alright. Okay. Papan putih elektronik. Begitu. Okay, alright. Okay, papan putih interaktif ni saya pernah tengok, pernah sentuh juga, di mana papan putih tersebut menggunakan multi-touch. Yes. Dia macam smart board. Okay. Alright. Dia macam selalunya orang yang suka buat webinar lah. Orang yang suka buat, ada contoh tak? Okay. Boleh. Sekejap lagi saya bagi. Okay. Contohnya macam dekat dalam Facebook, siapa yang suka buat webinar, okay, dia orang suka menggunakan papan interaktif ni, di mana dia macam handphone juga. Kita boleh touch, kita boleh transfer dokumen terus ke dalam komputer. Lepas tu kita boleh zoom dia, boleh sentuh. Dia multi touch, dia boleh sentuh. Dia macam screen kita dekat handphone tu. Slide, pilih, tek tekan. Itu nama dia papan putih interaktif. Di mana kalau cikgu nak buat aktiviti kan, contoh cikgu nak buat game melalui aplikasi, kanak-kanak boleh pergi ke papan putih tersebut. Okey, dia boleh tekan, okey, buat padanan. Dia tekan, dia tarik, dia slide. Dia macam tu. Itu nama dia papan putih interaktif. Mahal tak? Mahal tak? Sekejap nak juling mata sekejap, nak pusing sekejap. Boleh tahan. Dia kena tengok juga model apa daripada. Guna elektrik ke Puan? Yang itu guna elektrik. Yang ada satu saya pergi dekat College Kirby, dia guna elektrik. Dia gabung, dia di sinkroniskan dengan laptop. Laptop cikgu tu lah, laptop pensyarah tu. Dan saya macam agak terkejut juga masa tu, dia boleh pergi kat situ, dia tak perlu guna dia punya laptop, dia hanya pergi dekat skrin tu sahaja. Begitu. So kalau nak beli, Puan ada saranan tak? Boleh beli dekat mana? Okey. Ini soalan cepu mas ni cikgu tanya ni. Sebab setakat ni
ada lagi orang beli. Setakat ni kawan-kawan saya yang mengajar ni juga, diorang tak beli, semuanya datang dari diorang dapat benda tu daripada tempat diorang bekerja. Maksudnya sebuah kolej tu, terutama kolej Kirby dekat Putrajaya, dia ada teknologi tu. Jadi saya tak adalah pula tanya berapa harga dia semua kan, tapi yang pasti ianya agak mahal tapi dia valuable lah. Dia sangat bagus. Sangat bagus. Okay. Sesuai untuk cikgu-cikgu lah. Mana orang kata kalau kita nak gerakkan slide kena pergi dekat laptop, nak kena tekan enter kan, kena guna laser stick tu. Tapi yang ini tak. Kita pergi je dekat skrin tu, dekat papan putih interaktif tu, guna jari je, macam tu je. Tak apa, nanti saya cuba carikan. Saya tanya kawan saya balik. Okay. Kat mana beli dan harga berapa dan jenama apa. Okay, right. Okay, jom kita teruskan. Murid faham dan mematuhi arahan, pembelajaran dirancang dengan teliti dan tersusun, peraturan kelas, prosedur, notis ditampal di ruang khas bagi memudahkan murid, sentiasa berada dalam landasan yang betul. Pergilah mana-mana kolej ke, universiti ke, prasekolah ke, sekolah menengah, mesti kena ada peraturan, SOP dan juga notis untuk kita guide murid-murid ni. Okay? Saling hormat menghormati, perlu hormat menghormati antara guru dan murid. Guru perlu menggalakkan murid berucap dengan yakin dan menghargai pendapat mereka. Murid perlu belajar bekerjasama dan menghormati rakan sekelas. Maksudnya pada pembelajaran abad ke-21 ni, suara-suara murid ni kita perlu dengar. Apa dia suka, apa dia tak suka, apa idea dia, apa cadangan dia, semua kita kena dengar. Kita kena hargai dan kita perlu menghormati pendapat mereka. Okey, macam zaman sekarang ni kita lihat masih ada lagi orang kata apa, kena dengar cakap cikgu, kena dengar. Tanpa kita mendapat pendapat ataupun idea daripada pelajar-pelajar atau murid kita. So nanti cikgu cubalah terapkan satu nilai di mana kanak-kanak ni diberi peluang untuk bersuara. Okey? Murid bertanggungjawab terhadap pelajaran mereka. Sekiranya murid digalakkan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, maka mereka akan lebih bertanggungjawab dengan pembelajaran dia. Maksudnya, saya selalu cakap dekat anak-anak saya, tolong hargai apa saja yang awak belajar. Walaupun awak tak suka subjek tersebut, tapi tolong hargai sebab guru yang menyampaikan ilmu tu pada awak, dia bekerja keras untuk faham tentang ilmu tersebut. Hormati ilmu. Okey, hargai ilmu tersebut. Itu kita boleh terapkan nilai tersebut pada kanak-kanak pada usia yang muda ni lah lagi bagus. Kita ajar dia, hargai apa yang cikgu ajar. Walaupun kadang-kadang kanak-kanak mungkin dia rasa dia tak boleh, tak apa, jangan paksa dia, cuma minta dia hargai, hormati ilmu. Yes, betul. Macam cikgu-cikgu di KV ni, saya faham perasaan cikgu bagaimana kita berhadapan dengan anak-anak ataupun pelajar yang orang kata dia dah boleh fikir. Ada je dia nak IQ, ada je yang dia macam kita bagi tugasan, dia tak menghormati diri dia sebagai pelajar, dia tak sayang diri dia sebagai seorang pelajar. Kan? Betul tak? Kita dah beradab dalam menuntut ilmu. Yes, betul. Sebab tu, saya selalu cakap dekat anak-anak saya, sebelum nak mendapat ilmu, dapatkan dulu adab. Tak guna ada ilmu tapi tak ada adab. Okey, betul tak cikgu? Setuju tak? Setuju ke setuju sangat? Setuju sangat. Setuju sangat. Ada lagi. Sangat. Kan. Setuju sangat. Ramai dah respon. Terima kasih. Yes, betul. Tak guna ada ilmu kalau tak ada adab. Sama juga walaupun kita tak dapat ilmu yang sebaiknya, adab tetap didahulukan. Okey. Penilaian berasaskan pencapaian.
Guru sentiasa menjalankan penilaian dengan pelbagai kaedah tanpa terikat dengan sesuatu bentuk ujian sahaja. Okey, macam mana kita nak menilai? Orang kata jangan kita menilai mereka menggunakan satu bentuk penilaian saja macam ujian akhir tahun, ujian awal tahun, tengah tahun, akhir tahun. Kita bagi mereka satu penilaian yang berterusan. Kita bagi dia aktiviti ni, kita bagi dia aktiviti tu, lepas tu kita nilai melalui senarai semak, melalui rekod anekdot, rekod berterusan, soal jawab, itu pun dah merupakan satu penilaian. Okey, dia bukan berbentuk pada ujian atau peperiksaan sahaja. Okey. Pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran secara kolaborasi merupakan kaedah paling berkesan dalam pembelajaran. Maksudnya pembelajaran secara bekerjasama, buat sama-sama dalam kumpulan, tak ada yang egosentrik, dia seorang aja kan. Kalau boleh biarlah bekerjasama, buat satu kumpulan, okey? Yes, itu dia 10 ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Sekarang ni kita masuk pula ke mahiran 4C dalam pembelajaran abad ke-21. Apa itu 4C? Okey, yang pertama communication, critical thinking, collaboration dengan creativity. Ini dia 4C dia. Jom kita tengok dia punya huraian dari segi komunikasi. Okey, cuba kalau dekat tangan cikgu ada modul sekarang, cuba cikgu tengok. Okey, apa itu 4C? Yang pertama ialah komunikasi. Kenapa komunikasi sangat penting pada abad ke-21? Supaya kanak-kanak dapat dapat membuat pertukaran maklumat daripada individu ke individu yang lain. Maksudnya mereka ada ruang, ada peluang untuk berkomunikasi, bertukar idea, bertukar pendapat antara mereka sendiri. Okey, kemudian kalau dalam konteks pendidikan, komunikasi merujuk kepada perbualan antara guru, perbualan antara guru dengan murid, perbualan antara murid dengan murid untuk berkongsi pengalaman sedia ada mereka, berkongsi ilmu tersebut bersama rakan-rakan yang lain. Okey. Kemudian kita tengok lagi untuk okey. Kita tengok pula pemikiran kritis. Semalam saya dah tanya dah pemikiran kritis tu macam mana. Pemikiran di mana kita berfikiran logik, kita berfikir secara mendalam. Tetapi kalau berada di dalam abad pembelajaran ke-21 ni, kenapa pemikiran kritis tu sangat penting? Kerana ia merujuk kepada keupayaan individu membuat penilaian mengenai sesuatu perkara. Macam semalam ada yang cikgu kata pemikiran kritis ni menganalisis, interpretasi, membuat penilaian, penerokaan dan macam pemahaman dan macam-macam lagi. Okey, alright. Kenapalah? Sebab itulah pada abad ke-21 terapkan pemikiran-pemikiran begini terutama kritis kepada anak-anak. Supaya dia sentiasa persoalkan kenapa hujan, kenapa ada turun salji, kenapa, alright. Okey, selain daripada kita buat sekarang ni, kita hanya tunjuk dekat mereka bagaimana terhasilnya sesuatu. Kali ni kita buat satu sesi pemikiran kreatif, nak tengok sejauh mana pemikiran mereka dengan bertanyakan kenapa hujan turun, kenapa salji turun, kenapa adanya siang malam. Macam zaman sekarang kita banyak menunjukkan hasil bagaimana terjadinya, tapi kenapa dia ada. Okey, alright. Kemudian kita tengok pula kolaboratif. Okey, kolaboratif ni saya nak tanya cikgu sendiri. Okey, kalau 4C ni salah satu dia collaboration, kenapa ianya penting pada abad ke-21 ni? Kenapa perlu wujud collaboration ni? Kita perlu tekankan, kita perlu seriuskan di dalam pembelajaran abad ke-21. Kenapa cikgu? Cikgu nak tulis di bahagian chat pun boleh, cikgu nak terus bagi pendapat, buka mic pun boleh, tak menjadi masalah.
Kenapa kolaborasi kerjasama ni baru kita nak betul-betul tekankan pada abad ke-21 ni, pembelajaran pendidikan kanak abad ke-21 ni. Okey, kalau kita tengok dekat sini, Wan Hamidah kata untuk berkongsi idea. Okey, lagi cikgu, lagi. Kenapa kita perlu tekankan? Kenapa baru nak ditekankan pada abad ke-21 ni? Cikgu? Okay, tak apa. Ini keperluan sekarang lah, pendidikan sekarang ni. Okey, alright. Lagi? Ada lagi tak? Okey, macam cikgu sendiri mengajar anak-anak murid cikgu. Cikgu rasa kenapa pentingnya kolaboratif di dalam pendidikan? Kenapa? Dia dapat banyak pengalaman lagi. Okey, alright. Betul Cikgu Ruhaidah, kita tengok dekat komen dapat menggalakkan perkembangan kanak-kanak secara holistik untuk ajar kanak-kanak jangan pentingkan diri, ajar sikap tolak ansur, memupuk sikap bekerja dalam tim. Pandangan dari sudut berbeza dari pelbagai pihak, rangsang perkembangan kanak-kanak, bertukar-tukar idea, kebolehan menjadi ahli dan ketua. Dan yang pertama sekali paling penting, apa dia cikgu? Mewujudkan sikap kepimpinan. Ya, pandai supaya anak-anak muda hidup bergaul dalam kalangan masyarakat dan kepimpinan. Yes, itu paling penting sebenarnya. Alright, seterusnya kita tengok pula apa lagi, ada lagi tak? Kreativiti. Kreativiti ni macam mana pula? Kenapa ianya penting dalam abad ke-21? Okey, sebab kreativiti merupakan satu elemen yang penting dalam kehidupan seharian kerana ada kreativiti saja yang boleh memacu kejayaan seseorang itu dalam bidang yang mereka ceburi. Macam cikgu sekarang. Cikgu college vocational. Okey, cikgu nak ajar anak murid cikgu. Takkan nak menggunakan idea yang sama saja setiap hari, menggunakan orang kata mengaplikasikan penyampaian cikgu tu sama saja. Daripada 10 tahun itu je lah teknik yang cikgu guna. Kan? Mesti cikgu nak kena perbagaikan. Sebab itulah kenapa pembelajaran abad ke-21 ini dia mengutamakan kreativiti juga supaya anak-anak murid, terutama kanak-kanak, bila kita terapkan kepada mereka nilai kreativiti tersebut, nanti bila dia dah meningkat dewasa, terjadinya modal insan, apa saja bidang yang dia ceburi tersebut, bila dia menceburi bidang tersebut, memberikan idea kreativiti, dapat mengembangkan lagi kerjayanya. Cikgu-cikgu semua masih nak duduk di dalam takuk yang lama ke? Cikgu-cikgu masih lagi nak duduk di dalam takuk yang lama? Adakah cikgu inginkan perubahan? Inginkan perubahan. Inginkan perubahan. Kalau cikgu inginkan kalau cikgu inginkan perubahan, apa yang cikgu kena ada? Kena ada kreativiti. Yes, cikgu kena kreatif. Nak dapatkan semua idea-idea tersebut, perbanyakkan baca research. Baca kajian daripada luar negara dan juga dalam Malaysia. Banyakkan membaca untuk mendapatkan idea-idea tersebut. Dekat YouTube pun banyak. Okey, dekat jurnal pun banyak. Right? Okey, seterusnya kita tengok. Bilik darjah abad ke-21 ini yang kita nanti-nantikan. Bilik darjah yang saya pernah rancang untuk saya nak letakkan pada sebuah tadika dan prasekolah. Okey. Mungkin cikgu terfikir-fikir kan, macam manalah rupa bilik darjah abad ke-21 ni. Betul tak? Cikgu nak tengok? Tak sabar nak tengok? Nak? Okey, boleh. Cikgu Fatimah menjana idea dan macam mana menggunakan idea kreatif bagi menyelesaikan masalah yang wujud. Yes. Okey, jom saya tunjukkan salah satu bilik darjah abad ke-21. Sekejap tau. Okey. Alright. Saya share gambar. Kejap tau cikgu, kena tunggu dengan penuh kesabaran. Kalau saya tak buka betul-betul nanti cikgu tak nampak, takut skrin dia kecil.
Okay. Alright. Kita share. Okay. Nampak tak banyak tak gambar tu? Cikgu nampak skrin saya? Nampak Saya harap nampak. Okay, jom kita tengok. Ini orang kata apa? Salah satu projek. Okay, salah satu projek untuk kelas, untuk bilik darjah abad ke-21. Okay, cikgu semua nampak tak? Nampak tak? Cikgu respon sikit sebab kalau saya buka, saya tak nampak muka cikgu. Nampak. Oh, nampak. Oh, terkejut saya. Taman. Pokok bunga. Kelas dalam taman. Tolong abaikan tingkap yang ni macam-macam ada Okey. Inilah dia rancangan bilik darjah abad ke-21 di mana ianya orang kata bertemakan persekitaran. Okey, ada rumput, ada bunga. Okey, so saya tunjuk yang lebih jelas sikit. Itu dia. Okey. Ini kita bayangkanlah kita ada partition kat sini, okey. Ada pagar dengan lantai yang orang kata apa menarik perhatian. Ini saya tangkap daripada luar kelas. Wah. Luar kelas ada almari, ada sinki, okey. Yang ini ada bangku. Ini di mana ni Cikgu Nana? Ini di mana? Ini di rumah saya. Tak ada maksudnya. Patut cantik. Kalau nak tanya saya kat mana ni, kat rumah saya ni ada pintu ni semua kan. Okay, yang ni saya punya projek lah. Salah satu projek landscape untuk prasekolah untuk kelas abad ke-21. Bertemakan tengok botanical garden. Okay. Bila nak buat sesi bercerita ke apa, kita pindah ke stesen ni. Boleh orang kata apa, kita mendengar kanak-kanak bersuara, memberikan idea, okey? Boleh masuk duduk Boleh masuk kalau betul-betul kita buat ni dekat tadika, boleh Oh, masuk. ni model. Model cikgu. Saya ingatkan boleh masuk duduk. Allah, nampak real ke cikgu? Nampak besar. Oh tu dia kan. So cikgu dah boleh bayangkan lah. Dia dah scroll semua ternampak kotak. Terus bila cikgu tengok tu terus rasa macam nak masuk duduk kan. Tu dia. Macam ni kan nampak macam besar. Ni. Tengok, ini adalah tempat di mana cikgu akan duduk kat tengah-tengah ni, anak murid akan duduk di sekeliling ni. Okey, membuat art and craft ke, nak buat chef corner ke, semua dekat dalam ni. Rasa macam berada di apa orang kata, di tanah-tanah lapang membuat aktiviti kan. Ini idea untuk cikgu. Kita tengok dekat sini pula. Dekat sini ada ruang bangku santai, ada sinki, ada almari nak letak barang-barang mereka, okey? Ini maksudnya kalau direalisasikan dia dalam kelas? Yes, betul. Oh, dia tak adalah kelas yang macam sekarang yang berwarna-warni tu. Okey. Sebenarnya ikutkan kalau nak dia ikut aktiviti cikgu. Tapi cuba cikgu bayangkan, cikgu dah masuk abad ke-21, cikgu masih lagi berada orang kata dalam suasana yang masih apa orang kata yang masih dengan idea yang sama. Cuba bila masuk abad ke-21, cikgu ubah balik idea dengan idea yang baru. Kalau cikgu tengok ni kan, cikgu rasa tak umpama berada pada abad ke-21 berbanding dengan cikgu masuk ke dalam kelas yang ada sekarang. Apa perasaan cikgu kalau cikgu boleh bayangkan suasana keadaan dia ni pada abad ke-21? Memang cantik lah, macam seronok budak nak belajar. Nampak Kan? santai. Yes, kalau ikutkan boleh je cikgu nak nampakkan suasana tu warna-warni, boleh je. Jadi datang ni boleh, tak jadi masalah. Okay. Cantik lah.
Ni tengok ni. Bayangkanlah kelas cikgu ada rumput ni dengan lantai yang warna-warni, ada tanaman hidup macam ni. Okey, ada bangku, ada sudut mereka untuk bersantai, duduk, bercerita, okey. Ini sinki. Ada sinki, ada tempat nak letak beg ke, kasut ke, kan. Ini dia, rupa dia. Saya close up sikit. Okey, cikgu dah boleh nampak kalau cikgu dapat merealisasikannya. Okey, ini tempat bersantai. Tempat bersantai untuk kanak-kanak. Yang kat sini saya buat model ni di mana kanak-kanak boleh duduk. Boleh duduk. Dekat sini cikgu boleh duduk. Anak-anak boleh berehat. Okey. Nampak tak? Tadi nampak daripada tepi kan kita tengok daripada atas. Cikgu boleh bayangkan? Boleh bayangkan tak kalau cikgu dapat kelas macam ni? Apa cikgu rasa? Apa cikgu rasa kalau dapat kelas macam ni? Seronok lah ni, tapi kalau budak rosak kan ni nangis 5 tahun ni. Aduh cikgu, lawak. Suka dengan jawapan cikgu. Sebab itulah saya kata pada abad 4C ni cikgu kena menerapkan nilai-nilai yang murni pada diri mereka. Tapi betul lah kalau rosak ni menangis 5 tahun je. Okey, ini daripada pandangan atas. Mungkin nampak lebih jelas. Nampak tak? Walaupun kita nampak banyak dia punya stesen-stesen ni, tetapi masih lagi ada keluasan untuk mereka bergerak dan membuat pergerakan. Okey. Jadi kita boleh buat kat taman dia juga sebenarnya ni kan? Yes, betul. Boleh. Bila masuk ke abad 21, cikgu nak buat ni dalam kelas boleh. Dekat taman boleh. Outdoor. Okey Cikgu Mira, kita try. Kita try. Tak apa, usaha tu ada, niat tu ada. Penting. Buat macam ni kan. Yang penting ada bajet. Ada bajet. Ya. Ada bajet semua boleh buat. InsyaAllah bolehlah kami realisasikannya. Kan, buat kertas kerja. InsyaAllah. Buat kertas kerja 5 tingkat pun tak dapat. Allahu Akbar. Saya simpati dengar, saya empati dengan, saya faham. Tapi tak apa, cuba mana tahu kan, insyaAllah. Musim-musim PKP ni macam ni lah. Okay. Ini saya close up bagi terang sikit. Cantik tak? Cantik. Cantik. Sangat cantik. Dia kalau ada kawasan memang sangat cantik. Sebab dia bagi suasana baru kat kanak-kanak tu. Yes, betul. Kalau kita tengok pun, kalau kita ada lantai yang macam ni warna terang-terang ni, mesti suka. Right. Menarik. Kami tunggu Mokhtar kami dapatlah nanti. InsyaAllah. Amin. Doa-doakan. Yes, insyaAllah. Amin. Cuba bayangkan kalau benda ni dekat taman, dekat luar, ada lampu-lampu kan. Macam ni lah rupa dia nanti. Cantik kan cikgu? Lampu dia tak ada masalah. Sebab lampu tu murah. Dia yang jadi masalah tu bila benda lain. Alah cikgu, janganlah buat saya bersedih. Simpati saya, ya Allah. Ya, duduk sekolah kerajaan macam tu lah. Yalah, macam mana kan? Semuanya kena ada bajet lah. Okay. Ini daripada pandangan luar kalau mak bapak tengok kan. Okay. I like it. Satu je. Ni. Ada lagi saya nak tunjuk. Ini projek yang kejap. Ada lagi satu saya nak tunjuk. Cikgu boleh tahan lagi? Boleh. Saya kalau tengok gambarnya okey ke. Jangan dia suruh mendengar, baca tu dia lambat sikit. Tak apa, saya faham. Sebab tu saya bagi dekat hujung-hujung. Kan? Jujur pun saya tangkap ni, jujur. Dia kalau dah petang ni untuk yang berumur-umur sikit macam saya ni kan. Macam saya muda gini. Tak apa, saya faham. Tua benar Ernie ya. Macam ada orang beli je ni. Okey, Adakah alright. aku sebenarnya mau bangun tidur.
Okey, tak apa cikgu. Okey, jom kita tengok gambar ni. Ini adalah salah satu landscape ataupun projek di luar kelas. Di luar kelas kalau cikgu tengok dekat sini ada kolam, ada apa ni, ini kolam ikan, ini ada kolam kecil. Ini tempat kanak-kanak beriadah, ini ada gazebo. Lepas tu ada cucuk tanam dekat sini dengan kolam renang. Jom kita tengok secara detail. Ini pelan landscape dia, pelan Tak dia. ada kolam pelan renang. projek ni. Ya cikgu, apa dia cikgu? Siap ada kolam renang. Kaya tadi kat ni, prasekolah ni. Kaya betul kan. Okay, kita tengok. Abaikan tangan yang gebu tu dengan suasana di belakang tu, abaikan. Fokuskan kepada gazebo ni. Okay. Itu dia. Sekejap Okay. Tengok ni. Tempat kanak-kanak bercucuk tanam. Cikgu, yang batu-batu ni kan, saya tak guna batu tau. Saya guna candy. Gula-gula coklat. Yang warna-warni tu Tahu candy tu. Ada Kan? candy yang macam batu tu. Lepas tu ini saya guna Apalah rasa candy tu sedap. Dia rasa coklat. Dalam Ada dia kat ada dalam. coklat. Dalam dia ada apa? Coklat. Oh, tak pernah makan Kak. Okey. KL sepah tu. Selalu tengok tapi takut. Okey, alright. Kalau cikgu tengok kat sini yang saya buat pokok bulat-bulat ni kan. Yang ini saya guna kertas dan saya guna debu daripada kertas, daripada span yang kita selalu cocok pokok bunga tu, pokok bunga kertas tu. Oh, hijau-hijau tu. Gabus warna hijau tu. Ni saya buat ni. Lepas tu saya letak pewarna sikit. Okey. Nampak ada kolam. Okey. Yang ini. Ini sebenarnya kayak orang kolam ikan. Bukan kolam ikan ni. Bukan. Ini tempat di mana kanak-kanak membuat aktiviti berpasir. Membuat aktiviti pasir kat sini. Ini gazebo. Okey. Pin baju tu, pin kain. Bukan cikgu, ni memang batang ais Batang krim ais krim kan? Oh, yang tu bentuk-bentuk tu. yang dah ada bentuk-bentuk tu. Ini kolam kecil. Okey. Cantik. Cantik. Ini gazebo pada waktu malam. Romantik kan? Okay, alright. Itu dia. Itu dia yang saya ingin saya kongsikan kepada cikgu tentang bilik abad ke-20, bilik darjah abad ke-21. Macam selalu kita tengok buat dalam kelas. Mana tahu tadi saya bagi sedikit idea buat dekat luar kelas. Kalau dekat overseas, taska waktu nap time, waktu kanak-kanak tidur di luar di luar bangunan. Di bawah pokok-pokok yang rendang, sejuk. Mereka tidur di atas rumput berlapikkan kain tilam. Kalau di overseas sekarang. Kalau kita buat kat sini mau parent melompat. Kalau kita buat kat Malaysia, parent mesti marah. Kan? Kat overseas sejuk. Kan. Kalau kat Malaysia tak sesuai. Kan? Itulah. Okey, kita tengok seterusnya ciri-ciri murid yang diharapkan hasil pembelajaran abad ke-21. Kita tengok. Yang pertama, kita nak hasilkan kanak-kanak yang berupaya membuat hubung kait, bijak menyoal, yakin berkomunikasi, dahagakan ilmu tu yang kita nak kan. Lepas tu mengambil risiko, ingin tahu, menjana idea, fleksibel, tidak berputus asa, mendengar dan membuat refleksi. Ini antara ciri-ciri murid yang kita harapkan lah abad ke-21 ni kan. Kemudian ada lagi berkemahiran kritis, menguasai kemahiran literasi, berani mencuba, mampu berfikir sendiri, berinisiatif, mampu bekerja dengan orang, membuat perubahan, berintegriti dan berkepribadian tinggi. Cikgu nak tanya soalan Cikgu Mas, adakah ciri-ciri ini cikgu sudah nampak kepada anak murid cikgu sendiri? Sebahagian.
Sebahagian, masih lagi bukan sebelumnya, betul? Ya. Adakah itu tanggungjawab cikgu untuk memastikan? Ya, Cikgu Rahaya. Saya dengar cikgu cakap ya. Cikgu. Semangat sikit cikgu, semangat. Ya. Ya. Cikgu Hasna pun kata ya. Kan. Agak sukar sebenarnya kan kalau daripada awal lagi diterapkan. Okey, insya-Allah. Okey, perlukan masa untuk pelajar-pelajar kita ni lah. Ya, tanggungjawab bersama agak sukar. Yes, betul. Okay, alright. Kesimpulannya. Dah sampai kesimpulan. Cabaran utama sekarang ni cikgu-cikgu kan adalah bagaimana guru-guru menggunakan berbagai sumber sokongan serta maklumat bagi melaksanakan PDP yang efektif, berkualiti, relevan dan mengikut perkembangan semasa. Tapi bila kita cerita pasal sumber sokongan ni, walaupun kita nampak daripada mata kasar kita mendapat sokongan, tapi hakikatnya saya faham bila kita jadi guru, kita terpaksa sokong sendiri. Maksudnya kadang-kadang cikgu terpaksa keluar duit kan demi untuk anak murid, betul? Betul cikgu? Betul. Ya. Dan bila cikgu bila cikgu mengeluarkan duit cikgu sendiri, dapat pula anak murid kita tak menghargai, sedih kan cikgu? Sedih sangat. Sedih sangat kan, tapi nak buat macam mana? Kita reda. Kita reda dan kita halalkan. Manalah tahu nanti ada asbabnya nanti kan? Kita tak tahu. Sahan akhirat. Dapat pencen kubur. Betul tak cikgu? Betul. Betul. Okey, untuk mendepani cabaran ini, guru secara berterusan perlu mengemas kini pengetahuan dari segi kandungan KSPK, dari segi kompetensi iaitu pedagogi, pendekatan lah supaya kekal relevan dengan keperluan semasa akan datang. Tiba-tiba akan dating pula guys tu. Setakat ni alhamdulillah anak-anak di KV ni pandai menghargai. Alhamdulillah kita mengharapkan semuanya, okey? Alright, cikgu-cikgu semua dah petang-petang ni nak tengok gambar lagi ke? Ada lagi gambar saya nak tunjuk ni, nak tak? Nak. Nak. Siapa tunjuk je cikgu Hafizah nak. Kejap ya. Salah. Sekejap ya. Okay. Right. Okey, saya nak tunjukkan gambar yang mungkin memberi idea kepada cikgu apa yang cikgu kena letak di dalam kelas ketika kita nak buat ABM ke, nak buat aktiviti dengan kanak-kanak ke. Jadi saya tunjukkan salah satu contoh lah. Boleh? Okey. Boleh. Alright, ini bola. Ni panggil apa cikgu? Bola kecil ke bola besar? Bola kecil. Bola kecil ada macam-macam warna. Okey. Yang ini apa pula cikgu? Dah mula. Dah mula. Right. Okey, yang ini apa pula ni macam donat ni? Apa dia? Kita panggil ABM apa ni? Untayan. Okey, lagi? Manik. Lagi? Macam ladang kuda je. Okey. Lego. Lego ke? Okey. Yang ini adalah satu alat permainan. Sekejap ya. Ya. Nanti. Okey. Ini salah satu alat permainan di mana ianya adalah satu alat permainan konektif. Sebenarnya kan cikgu tengok macam ladang kuda ni kan. Lepas tu ada lekuk-lekuk ni kan. Sebenarnya lekuk-lekuk ni kalau cikgu nampak muncung tepi hat ni kan. Kita selit kat dia. Kita selit, lepas tu kita boleh bentukkan bangunan, kita boleh bentukkan abjad, kita boleh bentukkan satu objek.
Lepas tu kalau nak masukkan kat dalam celah ni pun boleh. Sekejap cikgu ada. Okey, lagi kita tengok. Ini apa cikgu? Lego. Lego. Alright, kita tengok lagi. Okey, ini dalam bukusan besar lah. Kemudian ni apa? Haiwan. Haiwan. Kalau nak ini haiwan, tengok ini haiwan apa? Model haiwan. Monyet. Apa monyet ni? Monkey. Monkey. Okey, yang ini pula apa? Apa tu? Buffalo. Apa tu cikgu? Buffalo. Buffalo. Yang ini pula apa? Apa? Tiger. Tiger. Cat? Kucing. Yang ini pula apa? Ini apa? Goat. Yang ini? Duck. Duck. Yang ini? Kata? Deer. Wah, semua cakap masalah ya hari ni ya. Okey, yang ini apa? Apron pan. Okey. Yang ini tak tahulah. Jangan kata ni pening. Ini berus lukisan, ada saiz, okey? Yang ini? Straw. Dawai baldu. Awal baldu. Siapa yang kata straw tadi tu? Kita tengok lagi. Yang ini? Ni semua cikgu semua suka ni kalau nak buat hias-hias kelas ni. Virus. Yang ni saya takut macam kuman corona aja. Coronavirus. Cikgu ni. Aduh, kelakarlah cikgu-cikgu ni semua menceriakan. Ini nama dia glitter pom-pom. Macam coronavirus Okey. Yang ini apa? Color pencil. Pandai. Yang ni? Kertas A4. Kertas A4 berwarna. Alah comelnya. Siapa ni? Siti Insyirah. Saya Siti Okey. Insyirah. Ni apa pula ni? Bekas watercolor. Kita panggil pen. Palette. 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 Pellet. Yang ini kalau tak ada tak boleh Ni panggil apa? Folder. Folder. Yes. Portfolio. Yang ini? Drawing paper. Yang ini kita panggil apa ni? Apa tu? Kita tengok sikit. Ya, cik. Ni apa ni? Ni apa ni? Puzzle. Puzzle apa ni? Puzzle. Buah-buahan. Buahan. Pandai. Fruit. Yang ini? Ni. My Body. 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 My body. My body. Yang ini saya nak kongsikan lukisan yang saya buat. Okey, kejap Cikgu nak tengok ke lagi? Boleh. Boleh. Okey. Tapi tolong abaikan environment kat belakang tu. Okey, ini lukisan yang saya hasilkan. Saiz dia lebih kurang separuh pintu. Sudah nampak besar. Okey, ini bertemakan haiwan lah. Yang ini bertemakan kucing. Ini bertemakan haiwan juga, tema kucing, tajuk kucing.
Ini angsa. Ini apa ni cikgu? Butterfly. Kita panggil apa? Butterfly. Kitaran hidup. Kitaran hidup, rama-rama. Ini saya lukis dan saya dah bukukan. Sebelum nak jadi rama-rama, dia jadi apa dulu cikgu? Ulat. Jadi Caterpillar. caterpillar. Kita jadi ni. Telur dia dah pecah, dia jadi belum cas. Belum cas. Kemudian dia berada dalam kepompong dia dan dia akan pecah keluar jadi rama-rama. Macam mana lagu ulat? Dari ulat Dari kepompong. Dia tinggal dalam telongsong. jatuh ke pompong pecah. Pom. Jadi raba-raba yang indah. Dah, habis dah. Dah. Comelnya. Okey, ni siapa pula ni? Lompat si kata lompat. Princess. Ini salah Princess. Frog. ini salah satu lukisan untuk dibekukan. Macam mana lagu kata? Kata si kata lompat. Si kata lompat. Lah tinggi, tinggi. Cepatlah adik, cepat. Cepat. Lagi apa cikgu? Cepatlah. Cepatlah bangun Pagi-pagi. Tengok. Kita Oi, siapa tu? Siapa tu? Yang ni pula. Ni panggil apa ni? Ini salah satu art and craft juga menggunakan kertas warna. Siput. Smell. Yang ni? Ini apa ni? Teddy bear. Teddy bear. Wow, cakap Masali tahu budak itu teddy bear. Wow. Dia tengok YouTube. Gitu. Bahasa Dia Melayu tiup. panggil apa ni? Panggil apa ni? Beruang. 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 Okay, kita tengok lagi. Ni apa? Ni apa ni? Apa tu? Bird. Bear. Okey, ini burung apa? Burung kakak tua. Burung kakak tua. Kakak tua. Hingga di jendela. Nenek sudah tua. Giginya tinggal 2. Lucu ulangnya burung kakak tua. Aduh, betul-betul ni menyanyi lagu burung kakak tua. Tengok lagi. Ni apa ni? Apa ni? Apa tu? Katak juga. Kata. Okey, kita tengok lagi. Ada lagi tak? Kakak Yang ini? Yang ini? Ikan. ikan. Macam mana lagu ikan? Ikan keke. Ilo. Ikan gelama ilai. Lagi? Dapat bini malasnya amboi. Lagi? Duduk Kalau ketawa ngilai-ngilai. Oh, sedap suara, semua ada potensi. Okay, kita tengok lagi. Okey, ni yang tadi. Kejap kita tengok ada lagi tak gambar. Kita tengok yang ni pula. Kita tengok yang ini. Okey. Ini. Apa ni cikgu? Kalau cikgu dapat orang kata ladybird. Ladybird ni kita warnakan dia dekat atas batu.
Kalau cikgu tengok ada kotak-kotak kat belakang tu kan, ini adalah salah satu art box lah. Art box, kita jual, orang beli, boleh buat aktiviti lah. Okay. Kita tengok lagi. Ini dia. Siapa pernah buat bunga ni? Siapa pernah buat? Cikgu-cikgu pernah buat tak? Bunga merah. Macam mana nak gunting, macam mana Dulu nak pernah. bentuk ni. Mesti cikgu tertanya-tanya macam mana dah cikgu Nana ni buat kan? Lipat-lipat gunting. Ya pandai lipat-lipat gunting gam. Menarik kan kalau kita hiaskan dekat bilik darjah? Kan? Tapi cikgu kena rajin. Kena rajin lah nak buat ni. Kena ada effort. Kemudian kita tengok pula. Yang ini abaikan suasana di belakang tersebut cikgu. Cikgu tengok yang ini. Apa ni cikgu? Cuba cikgu teka. Hydroponic. Tower. Hydroponic tower. Okey lagi? Hidroponik tak kot. Taman ni kot. Taman tergantung. Taman tergantung kot. Okey, ini namanya kita buat apa taman lah dekat luar. Dekat dalam ni kita letak tanah, kita letak pokok. Lepas tu kat dalam pot-pot yang kecil ni, ikut cikgu lah. Cikgu nak letak kaktus ke, cikgu nak letak pokok renek, pokok yang comel-comel. Ini dia. Ini sebelum kita nak buat, kita nak menanam lah. Kita dah ada dia punya rangka. Tu dia model sebelah ni. Comel model. Itulah dia. Tinggi dia dalam usia kanak-kanak umur 4-5 tahun. Ketinggian dia ni. Okey. Kita tengok yang lain pula. Yang ini siapa je cikgu tak pernah buat? Betul tak? Semua cikgu pernah buat, betul? Ya. Kan? Kita tengok. Okey, yang ini apa? Yang ini. Kita panggil apa? Mural. Ya, mural lah. Ini saya buat gak lah. Ambil masa gak ni. 2-3 minggu nak siap. So kalau cikgu betul-betul kreatif, cikgu nak meluahkan perasaan cikgu, luahkanlah di mural sekolah. Okay. Cikgu suka tak kalau cikgu punya prasekolah ke kelas ke kan ada mural macam ni? Cikgu suka tak? Suka sangat. Suka. Okay, yang ini pula. Yang ini pula di mural di depan sekolah. Okay. Yang ini pun. Okay. Itu cantik. Ni cantik. Ya. Ya. Kita tengok lagi. Okay, ini gazebo lah. Ni masa saya belajar. Okay, ini landscape. Landscape taman. Okay, taman untuk cikgu-cikgu beristirahat. Okay, ini saya saja berkongsi lah. Kita berkongsi. Ini bunga-bungaan. Ini sesi berkongsi Ini saya kongsikan lah apa yang saya belajar dulu. Okay. Alright. Ada lagi tak? Okay, setakat ni itu saja. Okay. Yang ingin saya kongsikan bersama-sama dengan cikgu semua. Okay cikgu. Best ke tak best? Tanya best. Aduh, apalah apa ni cikgu Nana ni tanya best ke tak best petang-petang ni kan orang patut berehat kan. Tapi saya harapkan cikgu seronok lah. Seronok dalam kelas saya, cikgu semua dapat ilmu. Kalau ada kekurangan, ada kesilapan, pendek kata kalau ada kekurangan lah, saya mohon maaf. Sebab itulah saya suka bertanya, bersoal jawab dengan cikgu. Mungkin jawapan yang cikgu berikan tu mungkin saya baru nak tahu, kan. Jadi setiap hari kita akan berkongsi, kita akan dapat ilmu-ilmu baru dan pendapat idea yang baru. Jadi sebelum kita nak mengakhiri ni, cikgu ada nak tanya apa-apa ke? Cikgu ada nak tanya apa-apa?
Tak ada. Tak ada. Okey. Kita ada sedikit madah berhelah. Madah berhelah. Okey, kita tengok sikit. Seorang guru adalah orang yang membantu orang lain dan mempengaruhi kehidupan selamanya. Seorang guru adalah orang yang membantu orang lain dan mempengaruhi kehidupan selamanya. Betul? Ya, betul. Walaupun cikgu dah bergelar seorang guru, seorang pensyarah, seorang tenaga pengajar, cikgu mesti tetap akan ingat cikgu-cikgu yang pernah ajar cikgu sendiri. Betul? Ya, betul sangat. Apa saja yang dia ajar, apa saja yang dia nasihat, sangat-sangat mempengaruhi kehidupan cikgu sehinggalah sekarang dah kahwin, dah ada anak, mungkin dah ada cucu. Betul? Betul. Kan? Seronok tak jadi cikgu? Banyak, besar pahala dia, besar ganjaran dia. Okey? InsyaAllah. Kita tengok pula. Kita dalam kehidupan ni ada dua pilihan bila kita bergelar guru. Pertama, guru yang baik adalah guru yang suka mengeluh. Lain macam. Guru yang tidak baik adalah guru yang tidak suka mengeluh. Macam terbalik je. Jadi, cikgu nak yang mana? Guru yang baik adalah guru yang suka mengeluh ataupun guru yang tidak baik adalah guru yang tidak mengeluh? Ada maksud tersirat ni dalam ni. Ya, betul. Ada maksud yang tersirat. Cikgu nak pilih yang mana? Guru yang tidak baik atau guru yang baik? Of course lah cikgu yang baik. Okey, tetapi guru yang baik ni pula dia kata guru yang suka mengeluh. Kenapa pula? Mungkin mengeluh sebab dia rasa dia tak dapat menyediakan yang sempurna untuk anak murid dia dan dia cuba untuk buat yang terbaik untuk anak murid dia sebab dia kisah. Bila dia kisah dia mengeluh lah. Betul. Pandai. Cikgu yang tak baik tadi dia tak ada apa sebab dia tak ada fikir apa-apa, relax. Kan guru yang tidak Itu baik pandangan adalah saya. Dia lah dia kata. kan guru yang tidak baik ni adalah guru yang tidak suka mengeluh sebab aku dah ajar dah. Korang nak faham, tak nak faham ikut suka, tak nak cakap apa-apa dah. Betul tak? Tak payah kalau Kalau guru yang baik ni dia sentiasa mengeluh sebab dia sentiasa beradu, dia sentiasa berdoa, dia sentiasa bertanya pada diri sendiri, dia mengeluh, cukup ke aku bagi kat anak murid aku ni, cukup ke? Diorang ni faham ke tak? Ya Allah. Kan betul tak? Betul tak cikgu? Betul. Betul. Kan itulah dia. So jadi kita pilihlah menjadi guru yang baik. Kejap saya nak tanya. Macam mana kita nak tahu diri kita ni guru yang baik? Diri kita sendiri yang cakap ke? Macam mana kita nak tahu kita guru yang baik? saya tak pernah rasa saya guru yang baik. Okey, alright. Lagi? Sentiasa tak lengkap. Okey, alright. Sentiasa perlu dibuat penambahbaikan. Tapi pernah tak pergi mana-mana kan? Pergi mana-mana ataupun antara kalangan student kita sendiri kan? Dia datang dekat kita. Cikgu baiklah. Cikgu ajar best. Sayang sangat kat cikgu. Ada tak anak murid datang kat cikgu cakap macam tu? Ada tak? Ada tak? Dia orang tak cakap tapi dia orang datang buat makanan. Itu tandanya. Meraihkan cikgu-cikgu dia. Yes, itu tandanya kita dah tahu dah, kita dah cuba sehabis baik. Jadi cara mereka membalas adalah dengan cara memberi makanan, meraihkan, memberi hadiah. Kan cikgu sendiri dapat rasa kehadiran dia tu. Jadi kalau nak tahu kita baik ataupun tidak, guru yang baik ataupun tidak adalah datang daripada orang lain yang mengatakan kita ni baik, kita ni bagus. Bukan kita sendiri kata. Biarlah orang lain yang menentukan kita ni siapa. Okey, kalau baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, kita perbaiki. Bukan kita benci pula orang yang kata kita tak baik. Kalau tak baik, Masya Allah.
Macam itulah. So pendek kata kita berubah menjadi yang lebih baik. Alright. Terima kasih dengan respon cikgu semua. Alhamdulillah. Bagi saya cikgu-cikgu semua baik, sangat-sangat hebat. Kalau cikgu tak hebat, cikgu dah tak ada dah dekat sini. Betul tak? Cikgu telah diberikan rezeki untuk mendapat ilmu hari ni. Selama berapa hari? 3 hari. Itu menandakan cikgu adalah di antara kalangan-kalangan yang terpilih untuk mendapatkan ilmu. Right. Sekian, terima kasih. Okay. Kita ada lagi 10 minit berbaki. Saya tak pastilah kalau urus setia boleh melepaskan awal. Macam mana urus setia? Boleh. Urus setia? Urus setia? Halo, urus setia? Ya, okey. Slide saya ni dah habis. Sepatutnya kita habis 4.30 kan. Kalau kita habis awal jadi macam mana tu? Macam mana? Boleh habis Ya ke? Okey, alright. Okey, kalau ikutkan dah tak ada apa-apa dah. Dah selesai dah dengan cikgu-cikgu Kevin ni. Tak tahu dah kalau cikgu-cikgu Kevin nak tanya saya apa-apa ke. Kalau tak ada, kita habis setakat sampai sini dan cikgu semua bolehlah berehat. Betul? Setuju tak? Setuju ke setuju sangat? Setuju sangat. Sangat tu kena tekankan sikit dengan kena ada kegembiraan. Setuju sangat. Setuju sangat-sangat. Like. Like kalau kat sini ada button like semua nak like. Okey, jadi apa kata kita semua buka kamera dan kita senyum beramai-ramai. Jom. Last. Kita senyum buka kamera. Bagi senyuman yang paling manis, paling ceria petang-petang ni.